Sidang hadirin yang budiman, keterbatasan pergerakan dan interaksi secara bersemuka dengan sebuah masa yang untuk terus melaksanakan pelaksanaan Banci Malaysia 2020 demi negara dan tanggungjawab usaha untuk memastikan anda tidak tercicir dan dihitung diteruskan kerana data anda masa depan kita. Untuk mengetahui perkembangan terkini, dijemput Puan Marlini binti Syahul Hamid, Ketua Penolong Pengarah dari Bahagian Perangkaan Penduduk dan Demografi Jabatan Perangkaan Malaysia untuk sesi seterusnya. Dipersilakan Puan. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk-Datuk Seri, Datuk-Datuk Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Unit Perancang Ekonomi Negeri, Pegawai-Pegawai Daerah, Akademia, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlini daripada Bahagian Perangkaan Penduduk dan Demografi Jabatan Perangkaan Malaysia akan membentangkan status terkini Banci Malaysia 2020. Di antara kandungan pembentangan adalah ringkasan penduduk dan perumahan Malaysia, status pembancian Banci 2020, klinik sensus isu dan cabaran, bilangan penduduk Malaysia sehingga 18 November 2020 respon adalah sebanyak 5.47 juta di mana 16.8% dan terdiri daripada 2.68 juta iaitu 49% untuk lelaki dan 2.7 juta untuk perempuan iaitu 51%. Dan pada hari ini peningkatan yang tertinggi sebanyak 60,433 dan bilangan tempat kediaman adalah 1.73 juta dan isi rumah 1.45 juta. Bagi warga negara adalah sebanyak 5.372 juta dan peratusan sebanyak 98.2% dan bagi bukan warga negara adalah sebanyak 1.8% iaitu 99,622. Seterusnya bagi bilangan penduduk Malaysia, penduduk warga negara mengikut kumpulan etnik utama iaitu Melayu sebanyak 3.0 juta yang mana Melayu adalah 55.9%, bagi etnik Cina adalah sebanyak 1.58 juta iaitu sebanyak 29.4% dan bagi India adalah sebanyak 347,000 iaitu 6.5%, manakala bagi Bumi Putra lain dan lain-lain masing-masing adalah 405,000 dan 33,000. Berikut adalah trend bilangan pertambahan penduduk Malaysia secara harian. Tempoh bilangan responden yang tertinggi adalah semasa tempoh penutupan sensus pada fasa 1 iaitu seramai 272,000 orang. Selepas pada tempoh tersebut, purata harian adalah di antara 40 sehingga 50,000 sehari. Dan berikut adalah bilangan penduduk Malaysia yang respon sehingga 18 November yang mana melibatkan negeri-negeri, di antaranya adalah yang tertinggi adalah wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu 75.8%, diikuti dengan Perak 25.2%, Johor 24.8%. Manakala yang terendah adalah Sabah 5.9%, Sarawak 9.8% dan Kelantan 10.2%. Berikut merupakan statistik utama Banci 2020 yang meliputi tempat kediaman, isi rumah warga negara, yang mana yang tertinggi adalah di Johor, Selangor dan Perak. Dan berikut adalah etnik utama mengikut negeri yang mana meliputi etnik Melayu, Bumi Putra lain, Cina, India dan lain-lain. Etnik yang tertinggi bagi etnik Melayu adalah Selangor, Johor dan Perak. Bagi negeri yang mempunyai etnik Cina tertinggi adalah Selangor, Johor dan Pulau Pinang. Dan 3 negeri yang merekodkan etnik India yang tertinggi adalah Selangor, Johor dan Perak.
Seterusnya dari status pembancian banci 2020 yang mana kalau dilihat di sini adalah pendaftaran e-sensus sehingga 18 November yang mana pendaftaran e-sensus yang diterima adalah sebanyak 1.6 juta dan selesai adalah sebanyak 1.3 juta. Yang mana dalam tindakan adalah sebanyak 319,320. Untuk makluman yang berbagai datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pihak jabatan telah mengambil tindakan susulan dengan menelefon responden yang masih belum selesai. Selain itu, email peringatan juga telah dihantar kepada responden yang terlibat. Dalam melaksanakan banci 2020, 5 mod pembancian telah diperkenalkan seperti e-sensus, KATI yang mana merupakan mood dalam talian, manakala KAPI, PAPI dan DOPU adalah secara bersemuka. Paparan adalah menunjukkan status e-sensus yang terkini sebanyak 16.1%. Walau bagaimanapun sasaran yang disasarkan sebelum ini adalah 30%. Berikut adalah status banci mengikut negeri. Johor sebanyak 20.7%, Kedah 12.5%, Kelantan 6.9%, Melaka 13.8%, Negeri Sembilan 19.2%, Pahang 11%, Pulau Pinang 20.7%, Perak 22.8%. Perlis 12.6%, Selangor 19.9%, Terengganu 12.2%, Sabah 7.5%, Sarawak 9.2%, KL 17%, Labuan 10.8% dan wilayah Persekutuan Putrajaya 62.4%. Dan berikut adalah 3 daerah tertinggi yang menjawab e-sensus. Tahniah diucapkan kepada wilayah Persekutuan Putrajaya 62.4%, Kinta 30.4%, Sepang 28%. Seterusnya adalah status penduduk mengikut daerah yang tertinggi. Di mana seperti di paparan daerah Petaling yang tertinggi sebanyak 484,925, disusuli dengan Johor Bahru 439, KL 317 dan sehinggalah Kulai 109,942. Manakala bagi status penduduk mengikut daerah yang terendah sehingga kini adalah Padang Terap 4,027, Bandar Baru 4,359, Selama 5,070 dan seterusnya Pendang 767. Manakala Sabah dan Sarawak adalah sebanyak 13 bagi Telang Usan, Julau 49, Selangor adalah 91 dan seterusnya Mutu 268. Sedikit berkenaan dengan klinik e-sensus yang telah dijalankan oleh jabatan sehingga kini sebanyak 1,698 bilangan klinik e-sensus dijalankan meliputi seluruh negeri di Malaysia dan liputan adalah melalui kementerian, jabatan dan agensi kerajaan serta JLC yang terpilih. Dan kalau dilihat di sini Perak adalah yang tertinggilah dalam melaksanakan klinik e-sensus. Ini adalah total pengunjung yang terlibatlah untuk e-sensus dan di sini lebih kurang dalam 49,354 pengunjung sehingga kini. Walau bagaimanapun pelaksanaan klinik e-sensus secara maya dijalankan pada waktu ini. Berikut adalah bilangan penjawat awam yang telah menjawab e-sensus mengikut negeri dan lebih kurang 38.5% dengan 653,800 yang menjawab e-sensus. Dari segi isu dan cabaran, untuk makluman yang berbahagia Datuk, Tuan-Puan, bagi memastikan penjawat awam menjawab 100% e-sensus, Jabatan sedang mengemas kini pangkalan data penjawat awam negeri selain daripada pangkalan data di peringkat persekutuan
Dan terima kasih kepada semua kerajaan negeri yang telah memberi kerjasama dalam memastikan maklumat penduduk penjawat awam negeri lengkap dan menggambarkan jumlah penjawat awam negeri yang sebenar. Dan yang kedua, dari segi pengisian yang tidak lengkap, yang mana di sini kita menyerulah supaya pengisian e-sensus itu dapat diisi menggambarkan maklumat yang sebenar dan menjawab di e-sensus di saat-saat akhir perlu dielakkan capai internet yang lemah, responden kurang dalam penggunaan komputer dan pengetahuan tentang ICT. Walau bagaimanapun, isu dan cabaran ini telah diambil tindakan oleh jabatan dari masa ke semasa. Untuk maklumannya bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Banci 2020 Fasa 1 masih berbaki 32 hari sehingga 21 Disember dan fasa kedua akan bermula 61 hari. Justru itu dimohon pihak tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia dapat menunaikan tanggungjawab kepada negara dengan mengisi e-sensus selaras dengan ancaman COVID-19 yang menggalakkan penggunaan bancian secara dalam talian. Sembarang maklum balas dan pertanyaan boleh disalurkan kepada hotline Banci 1800 887720 dan email helpdesk Banci. Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia penting kepada negara dan menjadi input utama untuk kerajaan untuk merangka dasar dan memastikan kehidupan lebih baik. Data anda masa depan kita. Terima kasih. Untuk tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang budiman, selama 6 jam 8 minit 19 saat kita telah berlangsung di sepanjang seminar ini. Bak kata orang, kalau memanjat sudah sampai ke puncak, kalau menurun sudah sampai ke lembah, kalau berlayar sudah sampai ke pulau, kalau berjalan sudah sampai ke batas. Dengan ini, selesailah sudah seminar Mylocal Stats 2020, statistik daerah dan tempatan ke arah kecekapan perancangan dan pengurusan sumber pada hari ini. Saya harap dan saya berhasrat apa sahaja take home points yang telah disampaikan baik daripada sesi awal ucap pertama sehingga ke sesi yang berbahagia Ketua Perangkauan Malaysia dan kedua-dua sesi forum sebentar tadi dapat digarapkan, dapat disintesiskan dan diserap agar yang hanyut dipintas, yang hilang dicari, yang terapung dikait, yang terbenam diselami. Saya bagi pihak Urusetia Jabatan Perangkaian Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi berada sehingga saat ini. 259 ahli secara virtual masih lagi selama 6 jam bersama-sama kami. Tahniah diucapkan. Boleh tepuk tangan masing-masing ya. Baiklah, sesungguhnya kami memohon maaf kalau ada nama ada yang tersalah sebut, kalau ada gelar yang tersalah ucap, kalau ada hadir yang tersalah pandang. Sepanjang seminar ini berlangsung dan kami ucapkan sekali lagi bermohon maaf. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam sesi seterusnya. Saya sudahi dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita, data anda, masa depan kita.